Sekarang memang kita sedang dilanda ancaman pneumonia ataupun radang paru-paru yang dikatakan berasal dari Wuhan di negara China. Virus corona Wuhan ini dikatakan ada persamaan dengan wabak SARS-CoV sekitar tahun 2002-2003. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, mari kita melihat malam ini, adakah wabak yang melanda ini itu adalah petanda kemurkaan atau ujian ataupun teguran? Pertama, barang perlu diingat, apa saja penyakit atau musibah itu adalah petanda dunia semakin penghujung. Apa tanda burung perpat dalam semak kaki tersula? Apa tanda kiamat dekat? Bumi bergolak mengirim bencana. Bencana ini banyak, ada beberapa bentuk. Pertama, bentuknya kegagalan teknologi. Misalnya pesawat jatuh, kereta api tergelincir, kapal karam, pesawat hilang tak jumpa sampai sudah. Itu semua musibah. Begitu juga ada bencana bersifat sosial politik, konflik, kerusuhan, peperangan, termasuklah penyebaran wabak. Macam kita sekarang ni coronavirus. Dulu kolera, Ebola, chikungunya, mulut tangan kaki HFMD, influenza A, influenza B, sesama burung, sesama babi, sesama unta, semua belaka tu. Apalagi H1N1, denggi dan macam-macam lagi. Itu sebahagian daripada social politik. Dan ada juga bentuk bencana dalam bentuk geologis, klimatologis, contohnya gempa bumi, taufan, banjir, tsunami. Maka bagi orang Islam, kita dah lama diperingatkan perkara-perkara ini akan berlaku. Tetapi janganlah sampai kita tidak melihat rahmat di sebalik setiap kejadian. Sebab itu mari kita tinjau, apa makna musibah? Musibah ini diambil dari ayat Quran. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada satu perkara pun yang menimpa seseorang melainkan dengan izin Allah, kata Allah. Dan siapa yang percaya kepada Allah, Allah akan pimpin hatinya. Dia menerima kejadian itu dengan tenang dan sabar. Dan ingatlah, Allah Maha mengetahui setiap sesuatu. Surah At-Taghabun ayat 11. Sebab itu perkataan musibah diasal dari asaba yusibu musibatan, iaitu apa saja yang menimpa kita, sama ada senang maupun susah. Kuarantin ni kita hadkan pergerakan orang-orang yang sihat bercampur dengan orang yang sakit supaya mengelakkan mereka itu tidak berjangkit. Ada satu hadis daripada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. At-ta'un ayatul rijzi ibtalallahu azza wa jalla bihi nasan min ibadihi fa iza sami'tum bihi fala tadkhulu alayhi wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala tafirru minhu. Disebutkan bahawa ta'un adalah tanda kemurkaan Allah, yang mana Allah menguji hamba-hambanya. Kalau kamu tahu satu tempat itu ada penyakit, janganlah kamu masuk ke tempat itu. Apabila kamu berada di tempat yang ada penyakit ta'un atau penyakit berjangkit yang lain, jangan pula kamu keluar daripadanya, kerana kita akan bawa balik penyakit itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang keenam, ada satu berita baik kepada orang yang mati, meninggal dunia kerana sakit wabak, epidemik ini. Sa'altu, kata Aisyah, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit ta'un fa akhbarani annahu azabun yab'athuhu Allah 'ala man yasha wa anna Allah ja'alahu rahmatan lil mu'minin laisa min ahadin yaqa'u ta'un fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mithlu ajri syahid. Aisyah satu hari ditanya Nabi, ya Rasul, apa pandangan tuan tentang wabak ta'un? Nabi jawab, itu adalah penyakit
yang Allah turunkan kepada siapa saja yang dia nak kehendaki. Dan Allah jadikan penyakit itu sebagai rahmat kepada orang beriman. Siapa yang kena ta'un, kata Nabi, dan dia duduk tetap dalam negerinya dalam keadaan sabar, mengharapkan pahala daripada Allah, yakin dengan ketentuan Allah, maka kalau dia mati, Allah memberinya pahala syahid. Hadis Bukhari. Jadi kalau tuan-tuan na'udzubillah menderita penyakit ini, bersabar, berubat. Kalau takdir terpaksa meninggal dunia misalnya, kena redha lah, kena redha. Islam menggalakkan umatnya berusaha untuk mengelak daripada kena penyakit-penyakit yang sedang berjangkit sekarang. Antaranya jangan gatal-gatal nak pergi ke tempat-tempat yang ada penyakit atau wabak tersebut. Ada satu riwayat Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, satu hari dia nak pergi ke Syam. Masa tu di Syam, di daerah Amwas, sedang tersebar penyakit-penyakit yang berjangkit. Dan ketika itu wabak taun sedang melanda. 25,000 orang meninggal dunia ketika itu. Bayangkan tentera Islam masa tu ada operasi, daripada 36,000 tentera Islam, 6,000 je yang selamat. Yang lain semua meninggal sakit taun. Antara yang meninggal Abu Ubaidah Al-Jarrah, Muaz bin Jabal, Syurhabil bin Hasanah, Dirar Al-Azwar, dan ramai lagi. Dan kebanyakannya dikebumikan di Al-Aghwar, di sebelah utara Jordan. Jadi bila Omar sampai di Syam dan dia tahu wabak tu sedang berlaku, dia patah balik, tak jadi masuk. Lalu Abu Ubaidah Al-Jarrah masa tu bertanya, "Afiraram min qadarillah?" Omar, awak nak lari daripada takdir Allah ke? Masuk je lah, tawakal pada Allah, memang masuk. Dia cakap gitu pada Umar. Tapi Umar Al-Khattab jawab, "La ghairuka qalaha ya Abu Ubaidah. Na'am nafirru min qadarillah ila qadarillah." Kata Umar Al-Khattab, cakap awak ni wahai Abu Ubaidah, tak sepatutnya keluar dari mulut awak, kata dia. Awak orang cerdik, tak patut cakap begitu. Ya, awak nak kata saya lari, memang, tapi saya lari dari takdir Allah kepada takdir Allah yang satu lagi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang terakhir, janganlah kita sengaja pindahkan penyakit berjangkit kita kepada orang lain, kerana menyebabkan mudarat pada orang lain itu adalah dilarang. La darar wa la dirar. Hadis Ibnu Majah. Jangan menyebabkan mudarat kepada diri sendiri dan orang lain. Jadi kepada pihak pemerintah kita ucap terima kasih lah kerana mengambil keputusan untuk mengurangkan kemasukan dan sebagainya lagi, kerana ini bertepatan dengan kehendak agama. Yang mustahak bagi kita, marilah membanyakkan berdoa, ikutilah nasihat-nasihat yang telah diberikan oleh pihak berkuasa, dan kita berharap wabak ini tidak akan kekal lama, mudah-mudahan. Sebab dulu-dulu HIV AIDS misalnya, itu mati berpuluh juta, ramai 36 juta orang mati sejak tahun 81. H3N2 tahun 68, 1 juta orang meninggal. Guangzhou China flu H2N2 tahun 56 sampai 58, 2 juta orang mati. Wabak kolera tahun 1911 dari India, 800,000 orang mati. Kita berdoa pada Allah tidak berlaku lagi. Dengan teknologi perubatan yang ada, mudah-mudahan boleh diselamatkan.